So insya-Allah hari ini kita akan cuba membuat sedikit perbandingan perbezaan antara jin sihir dan juga jin saka. Okay. So saya pun tak akan ambil masa yang panjang sebab benda ni kita straightforward saja. Okay. Jin saka biasanya datang daripada keluarga atau keturunan dia sendiri. So maksudnya dia adalah melalui susul galur lah. Okay. Sedangkan kalau jin sihir itu adalah daripada kiriman orang lain. Kiriman daripada Tok Bomoh yang dengki Tok Bomoh dan juga melalui si pengupah lah. Gangguan jin saka biasanya juga banyak berlaku sejak sekian lama. Daripada awal lagi. Daripada ada juga banyak kes daripada baby dalam kandungan lagi, bayi dalam kandungan lagi, gangguan jin tu sudah mula ganggu. Di saat baby dilahirkan dah jadi anak-anak, dah jadi remaja, dewasa, dia ganggu sehingga dewasa. So sedangkan kalau jin sihir dia akan datang apabila timing dia disuruh ataupun tiba-tiba datanglah. Okay, jin saka dia akan berpindah daripada orang yang daripada tuan dia kepada orang yang paling rapat ataupun disayangi oleh tuan dia. Biasanya kalau macam jin-jin Tok Bomoh, jin-jin tukang urut, dia akan diwariskan kepada anak dia atau cucu dia yang paling rapat ataupun yang paling dia sayang. Jin sihir pula dia dituju ataupun dihantarkan oleh seseorang yang dia benci. Ada orang lain yang benci kepada si pesakit, maka orang lain yang benci kepada si pesakit, maka orang tu dia mengupah si tukang sihir untuk menghantar jin sihir tu lah. Okay. Ada juga kes saka biasanya dia akan memilih sendiri siapa yang sesuai untuk menjadi tuan dia. Ada banyak kes bila cucu dia ataupun waris keturunan itu ada ramai, so jin saka ni dia akan pilih di antara ramai-ramai waris-waris adik-beradik, anak cucu cicit keluarga tu. Jin saka tadi dia akan pilih salah seorang yang paling sesuai dengan sifat dia. Jin sihir pula biasanya dihantar oleh Tok Bomoh melalui perintah lah, arahan dan perintah daripada Tok Bomoh. Jin saka akan lebih cenderung untuk mengganggu semua orang dalam satu keluarga. So kalau adik-beradik ramai, kebiasaannya jin saka dia akan ganggu semua. Cuma dalam ramai-ramai itu jin saka akan memilih salah seorang ataupun dua orang yang sebagai tapak utama. Sedangkan jin sihir dia tak pilih orang lah. Kalau si tukang sihir ataupun si pengupah tadi dah attack seorang hamba Allah tu, si fulan tu, maka jin sihir tadi dia akan serang si fulan tu lah. Okay. Jin saka pula dia akan masuk ke dalam tubuh siapa sahaja yang dapat dia tembusi dia. So maksudnya misalnya tadi saya katakan tadi jin saka dia akan ganggu, katakan ada 8 adik-beradik, dia akan ganggu semua ke 8 orang adik-beradik. Tapi dalam ramai-ramai 8 orang adik-beradik tadi, pasti ada salah seorang yang menjadi tapak favourite dia. Itu yang boleh dia kawal, boleh dia tembus, boleh dia kuasai pemikiran dan sebagainya. So jin sihir dia cenderung kepada seseorang mengikut arahan dia. Okay, jin saka akan berpindah pada seseorang mungkin atas dasar kasih sayang yang mendalam ataupun perjanjian. So ada banyak kes juga bila kita merawat kes jin saka ni berdialog bagi tahu aku sayang dia, aku sayang dia, dia baik sangat, aku nak jaga dia, aku tengok dia ada ramai orang dengki kat dia, maka aku nak jaga dia. Biasanya jin saka ni dia akan berpindah atas dasar kasih sayang yang mendalam lah. Dia sayang sebab tu dia nak jaga anak cucu dia tu. Sedangkan jin sihir ni memang dengan tujuan untuk menyeksa. Ada yang mahu menyeksa, ada yang nak buat bagi jadi sakit, ada yang sampai tahap jin sihir sampai tahap untuk membunuh si pesakit, sampai tahap si pesakit tu mati. Okey, pada peringkat awal jin saka akan lebih cenderung kepada gangguan pemikiran dan perasaan. Biasanya jin saka ni dia akan buat jadi rasa emosi, kadang-kadang mental, kadang-kadang jadi macam kemurungan. Sedangkan jin sihir ni dia gangguan dia tu lebih agresif. Dia akan buat jadi sakit, kadang-kadang dia terus akan ganggu sehingga kerasukan, histeria,
Itu antara simptom dia lah. Okay, gangguan jin saka kadang-kadang menjadikan seseorang itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Nampak jin, menilik, bersilat sendiri, tiba-tiba pandai mengurut, tiba-tiba pandai mengubat. So macam saya cakap tadi sebelum ni, jin saka kebanyakannya datang daripada jin-jin yang ada kelebihan-kelebihan. Mungkin jin daripada bomoh, tukang urut. So maka orang yang akan turun jin saka tadi akan ada kelebihan-kelebihan yang tertentu secara tiba-tiba. Tiba-tiba boleh nampak jin, tiba-tiba boleh menilik, tiba-tiba boleh mengurut, tak pernah belajar, tiba-tiba pandai mengubat orang. Itu antara ciri-ciri jin saka. Manakala gangguan jin sihir pula menjadikan seseorang itu biasanya akan menanggung penyakit yang luar biasa. So biasanya jin sihir ni akan buat kaki seseorang jadi bengkak, bernanah, ada yang buat jadi busung, ada yang buat jadi batuk berdarah dan sebagainya. So jin sihir ni biasanya lebih ke arah kepada penyakit, menderitakan si pesakit itulah. Okay. Gangguan jin saka kadang-kadang tidak menimbulkan sebarang gejala penyakit tetapi menimbulkan pelbagai bentuk tekanan pada fikiran dan perasaan seperti mudah buntu dan putus asa, selalu bingung, anxiety, rungsing sangat, ketakutan yang melampau, marah yang melampau, malu yang teramat sangat tanpa sebarang sebab-sebab yang munasabah. Manakala gangguan jin sihir biasanya menimbulkan macam tadilah penyakit-penyakit fizikal. Okay, gangguan jin saka juga biasanya akan mencengkam seseorang yang keadaan orang lain tidak menyedari dia. Kadang-kadang dia boleh serang seseorang pesakit tu yang kita rasa dia relax, tenang saja, tak ada masalah pun. Tiba-tiba jin saka mengganggu dia. Jin sihir dia akan datang dalam satu keadaan di mana seseorang itu rasa diserang. Namun pun jin saka ni dia lebih menyerang lah. Kadang-kadang jin saka tidak tahu yang tindakannya itu menyusahkan atau mengenai tuan dia. Sebab banyak kes sifat jin saka ni konon-konon dia nak protect, dia nak jaga, dia nak melindungi. Tapi pada masa yang sama bila dia masuk ke dalam tubuh badan pesakit, tubuh badan si mangsa tadi untuk dia jaga tadi, menyebabkan si pesakit tadi menjadi sakit. Memang kalau jin sihir pula memang tujuan untuk membinasakan lah, untuk menyakitkan lah. Okay, jin saka biasanya tetap pada tuan dan keluarga dengan maksud nak menjaga. Biasanya tujuan jin saka ni untuk kelebihan tu untuk menjagalah. Kebanyakannya banyak kes yang saya jumpa dia turun sebagai tok bomoh ni untuk jaga seluruh keturunan dia. Jin sihir pula dengan maksud menganiaya keluarga pada orang yang dikirim tu lah. Okay, nak balas dendam dan sebagainya. Okay, kerap kali gangguan jin saka bentuknya sangat halus sehinggakan seseorang itu tidak percaya adanya gangguan jin saka. Ini banyak juga yang berlaku di mana banyak pesakit saya dia beritahu kata jin saka tok saya ni dia tak buat jahat ustaz. Dia ajar saya solat, dia ajak saya mengaji, dia kejutkan saya bangun solat. Dia permainan dia sangat halus. Ini yang kita panggil sebagai talbis iblis, tipu daya iblis. Tapi pada akhir-akhir nanti dia akan mengganggu kita, merosakkan kita dan juga menyesatkan kita juga. Okay. Sedangkan gangguan jin sihir dia akan memberi kesan yang sangat jelas adanya gangguan macam tadi lah. Dia terus sakit, histeria, sakit misteri. Gangguan jin saka akan mempertahankan tuan dia daripada serangan lain. So kadang-kadang lah, ini kadang-kadang berlaku. Kalau ada serangan jin saka, konon-kononnya akan ada serangan jin sihir, kononnya jin saka akan protect. Tapi tidak juga. Kebanyakan kes yang saya jumpa, jin saka dia tak boleh tembus kepada jin pesakit. Dan bila dia nampak ada jin sihir masuk, jin saka tadi dia akan membiarkan jin sihir tadi masuk. Bila dah sihir ni masuk, kemudian baru dia akan munculkan diri dia, konon-konon nak protect, nak buang sihir tu tadi. Ini antara modus operandi dia. Okay, jin sihir memang dia akan terus membisikkan, menganiaya, buat bagi jadi sakit dan sebagainya. Okay, jin saka akan mencari tubuh badan baru dari kalangan ahli keluarga sebagai ganti jika tuan dia meninggal dunia. Ini yang selalu kita tengok. Banyak kes bila ada tok-tok yang dah macam sakit nazak,
di saat itulah jin saka tadi mula untuk mencari tapak-tapak baru. Jika jin saka tu ada kepada ahli keluarga mak ayah kita, ayah bila saat ayah tu dah mula sakit nazak, jin saka ni dah mula ganggu adik-beradik yang lain untuk dia nak suruh orang lain terima dia lah. Okay, sedangkan jin sihir ni dia akan pergi sebaik saja selesai tugas yang diberi. So macam saya cakap tadi, kalau jin sihir ni tugas dia nak bagi jadi mati, kalau pesakit tu mati, dia selesailah. Kalau jin sihir tadi nak tujuan dia untuk memisahkan suami isteri, bila dia orang telah bercerai, maka selesailah tugas jin sihir tadi. So kebanyakan saka tadi juga akan menimbulkan masalah seperti untuk menghalang tuan dia daripada kahwin, ataupun menghancurkan rumah tangga, atau menghalang daripada dapat anak. Sebab sifat jin saka tadi, dia sifat nak memiliki, dia nak si pesakit tu seorang saja. So kalau pesakit tu tak kahwin lagi, dia akan cuba halang untuk bagi kahwin. Kalau pesakit tu dah kahwin, dia akan cuba pula ganggu rumah tangga dan tak bagi dapat anak. Itu sifat-sifat antara sifat gangguan jin saka. So manakala jin sihir pula dia lebih menumpukan kepada penyakit tadilah, dia akan buat bagi jadi sakit, kaki bengkak, pusung, tiba-tiba jadi bernanah dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri jin saka. So itu dia, alhamdulillah.